Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 3 akan membentangkan tajuk presentation kami hari ini iaitu kesan perkembangan rangkaian 5G terhadap makroekonomi Malaysia. Sebelum saya meneruskan pembentangan, saya perkenalkan dahulu ahli kumpulan saya iaitu Kisman bin Salamat, Muhammad Khairul Syafiq bin Khairi, Siti Nur Umairah binti Suhaili dan saya Susilawati binti Selamat. Okay, next. Okay. Isi kandungan dalam presentation kami iaitu pengenalan bagi 5G, definisi 5G, kesan teknologi 5G terhadap sektor industri atas talian, cabaran dan cadangan rangkaian 5G terhadap industri, pengenalan makroekonomi dan terakhir iaitu penutup. Okey, bagi definisi 5G, merupakan teknologi sambungan tanpa wayar generasi kelima. Teknologi ini merupakan lanjutan daripada generasi sebelumnya daripada 1G, 2G, 3G hingga ke 4G dan sekarang 5G. Akan tetapi, teknologi 5G mempunyai keupayaan yang nyata berbeza berbanding teknologi yang sebelum ini. Pada zaman teknologi 1G dan 2G, sambungan dibuat bagi tujuan mencapai perkhidmatan suara. Diikuti dengan 3G untuk sambungan data mudah alih, manakala teknologi yang 4G dibangunkan untuk internet mudah alih. Okay, next. Okay, di sini terdapat 4 perkembangan 5G di Malaysia. Yang pertama iaitu peningkatan ketara dalam penggunaan data bagi rangkaian 5G berbanding rangkaian terdahulu. Kedua, kelajuan purata 650 Mbps bagi muat turun 5G. Yang ketiga, jangkaan liputan di 8 lokasi utama selain daripada kawasan di Putrajaya, Cyberjaya dan Kuala Lumpur menjelang akhir 2022 dan seterusnya. Manakala yang keempat, rangkaian yang berdaya tahan dengan pemantauan sepanjang masa oleh Pusat Operasi Rangkaian 5G DNB yang canggih. Okay, next. Di sini terdapat beberapa kelebihan bagi penggunaan 5G. Pertama, kebolehcapaian internet lebih tinggi, membolehkan pemindahan data lebih pantas berbanding sebelum ini. Secara langsung, 5G mempertingkatkan kualiti kehidupan dalam menjelajah era digital. Yang kedua, mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan. Menariknya, hasil daripada revolusi dalam sektor vertikal itu, 5G secara langsung mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan serta jenis pekerjaan yang belum pernah tercipta. Yang ketiga, meningkatkan produktiviti dan mencipta peluang baharu. 5G bakal memacu kecekapan, meningkatkan produktiviti dan mencipta peluang baharu di seluruh rangkaian ekonomi. Dan ini akan menyumbangkan kepada aspirasi rancangan Malaysia ke-12 untuk menjadi negara yang berpendapatan tinggi. Okey, baiklah, saya akan serahkan pembentang seterusnya iaitu Muhammad Khairul. Baik, terima kasih kepada saudari Susilawati. Baik, saya akan menerangkan mengenai kesan teknologi 5G terhadap sektor industri atas talian. Teknologi 5G ini mempunyai kelebihan dalam menyediakan tahap kelajuan dan kebolehpercayaan internet yang lebih tinggi yang membolehkan pemindahan data yang lebih pantas berbanding teknologi generasi terdahulu iaitu 3G dan 4G. Ia sekaligus dapat memberikan manfaat dan membawa perubahan besar kepada gaya hidup masyarakat di negara. Sektor industri atas talian memerlukan komunikasi digital yang disebut sebagai digitalisasi dalam menjalankan sesuatu pekerjaan. Digitalisasi dalam industri pelancongan membabitkan banyak sektor seperti penginapan dan pengangkutan.
Dalam sektor penginapan, digitalisasi digunakan menerusi pemasaran digital dan sistem tempahan serta penggunaan transaksi bayaran secara dalam talian. Pemasaran digital yang terdapat di laman web memudahkan orang ramai mencari maklumat untuk membuat tempahan penginapan. Jaringan internet yang laju dan stabil memudahkan mereka untuk mencari sesuatu maklumat itu tanpa perlu bertanya kepada orang lain. Hal ini dapat menjimatkan masa dan juga tenaga. Orang ramai juga dapat melakukan transaksi bayaran secara dalam talian untuk membayar sewaan atau tempahan penginapan mereka. Dengan membayar secara dalam talian, mereka boleh membuat pembayaran di mana sahaja mereka berada. Seterusnya, sektor pengangkutan juga menggunakan pemasaran secara digital, sistem tempahan dalam talian, kios, daftar masuk digital dan pertambahan syarikat panggilan di negara ini. Internet digunakan dalam penyampaian perkhidmatan pengangkutan awam untuk menaikkan lagi tahap keefisienan pengangkutan awam. Integrasi internet yang dilakukan dalam sistem pengangkutan awam dapat meningkatkan operasi perkhidmatan tersebut dan menarik lebih ramai rakyat untuk menggunakan perkhidmatan ini. Kaedah pembayaran dapat dilakukan dengan mudah dengan hanya menggunakan kod QR yang dimiliki setiap telefon pintar. Okay, next. Okay, seterusnya kita pergi kepada kesan perluasan rangkaian 5G. Ianya terbahagi kepada beberapa sektor. Okey, antara manfaat yang diperoleh pengguna dalam melakukan pembelian secara atas talian adalah dapat menjimatkan masa pengguna. Faktor kesesakan di pusat membeli belah dan pasaraya membuatkan pengguna beralih ke perniagaan secara atas talian. Pengguna tidak perlu bersesak mencari kawasan parkir kenderaan untuk pergi ke pusat membeli belah atau pasaraya. Dengan melakukan pembelian secara dalam talian, mereka hanya perlu memilih barangan yang dimahukan mereka lalu terus sahaja membuat tempahan atau pesanan. Penggunaan jaringan 5G memberi kesan positif kepada industri minyak dan gas. Teknologi digital yang digunakan dalam minyak dan gas membuatkan ukuran fail yang lebih besar seiring berjalannya waktu. Hal ini bermaksud jumlah data yang dipindahkan akan terus bertambah. Dalam menyampaikan maklumat ke kantor pusat atau lokasi pusat mendapat tantangan baru bagi syarikat dan gas, terutamanya bagi mereka yang menggunakan sambungan satelit 3G atau 4G di kawasan terpencil. Industri pembuatan menyumbang 22% kepada keluaran dalam negeri kasar (KDNK) bagi tempoh 5 tahun lepas. Kekal penting kepada ekonomi negara. Menerusi perkilangan pintar atau Massive Machine Type Communications, harapan kerajaan ialah agar ianya dapat menarik pelaburan dengan nilai tambah yang tinggi, berteknologi tinggi dan berintensif pengetahuan seperti dalam bidang kimia, aeroangkasa, peralatan jentera, elektrik, perubatan dan elektronik. Teknologi jaringan 5G dapat memastikan perniagaan menjadi lebih aktif. Ianya juga dapat menambah produktiviti dan pengeluaran selain gaji kepada para pekerja. Perkara ini dapat menangani jurang pendapatan di Malaysia yang telah meningkat 2 kali ganda dalam tempoh 2 dekad menurut kajian Institusi Penyelidikan Khazanah. Rangkaian 5G juga akan menjamin bahawa kualiti pendidikan akan dapat disebar luas ke seluruh negara. Pengajaran boleh melangkaui bilik darjah manakala para pelajar boleh berinteraksi dalam pelbagai cara yang berbeza daripada apa yang dilakukan pada hari ini. Revolusi industri dapat membangunkan kemahiran yang perlu dalam kalangan orang muda Malaysia yang amat memerlukan bukan sahaja kemahiran yang dipacu data tetapi juga ketangkasan minda dalam pendidikan. Okey, saya pas kepada presenter seterusnya iaitu Kisman, saudara Kisman.
Baiklah, terima kasih kepada sahabat pembentang sebentar tadi, Saudara Khairul. Baik, saya akan membentangkan serba sedikit berkaitan dengan cabaran dan cadangan bagi rangkaian 5G yang terhadap industri di Malaysia. Baik. Baik, kita beralih kepada cabaran terlebih dahulu, yakni kita memiliki dua antara cabaran yang boleh saya ketengahkan di dalam pembentangan ini, di mana cabaran yang pertama adalah cabaran bagi memperluas capaian internet. Baik, kita maklum bahawa Malaysia kini sedang menuju ke arah sebuah negara yang memiliki pendapatan tinggi serta memiliki kemudahan dan infrastruktur yang bertahap tinggi. Namun, laporan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM, yakni edisi Ogos Malaysia, kini berada di kedudukan ke-6 di ASEAN dengan kelajuan 24.44 Mbps, yakni di kedudukan ke-85 bagi peringkat global. Jadi seperti yang kita lihat, desas-desus sering diperkatakan di media massa, rangkaian yang sedia ada memiliki capaian yang agak rendah dan tidak meluas di seluruh Malaysia. Oleh itu, cabaran bagi kerajaan adalah untuk bagi kerajaan adalah untuk meningkatkan lagi capaian internet yang sedia ada agar lebih dinikmati secara meluas oleh penduduk di Malaysia. Baik, kita beralih pula kepada cabaran yang kedua, yakni kurangnya sokongan gadget berpersian tinggi di Malaysia. Baik, 5G merupakan sambungan teknologi tanpa wayar bagi generasi yang kelima. Okay, perisian ataupun teknologi 5G ini diperkenalkan oleh Michael Lemke, yakni ahli teknologi kanan di sebuah syarikat, yakni syarikat Huawei. Baik, di Malaysia, rangkaian 5G telah dilancarkan pada 2022 dengan kerjasama Telekom Malaysia, TM dan YTL Communication Sembilan Berhad ataupun lebih kita kenali sebagai YUDU, sebagai pengendali terawal yang menawarkan perkhidmatan 5G, capaian 5G di Malaysia dan memfokuskan kepada tiga kawasan utama, yakni Putrajaya, Cyberjaya dan Kuala Lumpur. Namun begitu, untuk mendapatkan akses kepada 5G ini, pengguna perlu menaik taraf telefon pintar mereka kepada telefon pintar yang memiliki perisian 5G. Oleh itu, untuk masa kini, fokus kepada penaiktarafan telefon pintar adalah menjadi fokus utama bagi menjayakan peluasan 5G di Malaysia. Oleh itu, kerajaan perlu memberi ataupun melakukan sebarang inisiatif untuk memasarkan lebih banyak lagi gadget yang memiliki perisian 5G di Malaysia. Baik, saya beralih pula kepada cadangan. Okey, cadangan kita memiliki dua antara cadangan yang saya akan ketengahkan di dalam pembentangan ini. Yang ini pertama, meningkatkan capaian rangkaian 5G sedia ada. Baik, dipetik daripada Astro Awani, di mana Yang Berhormat Ahli Parlimen MUA Syed Abdul Rahman mencadangkan kerajaan supaya memberi tekanan kepada syarikat telekomunikasi untuk memastikan rangkaian internet diperluas ataupun diperhebat. Kerana menurutnya ketika Malaysia kini sedang berdebat berhubung dengan isu 5G, tetapi 4G masih lagi belum di tahap yang baik dan masih lagi banyak kawasan di Malaysia ini, terutamanya di Sabah dan Sarawak, memiliki kawasan yang belum menerima capaian internet dengan baik. Dan seterusnya, bagi cadangan yang kedua, ini memperluas penggunaan gadget yang menyokong rangkaian 5G. Baiklah, seperti yang kita sudah maklum, telah diwar-warkan di media massa, tidak semua peranti yang memiliki perisian 5G mampu untuk mendapatkan capaian bagi 5G ini kerana terdapat beberapa syarikat telekomunikasi yang belum lagi memberikan kerjasama dengan syarikat Digital Telekom Sembilan Berhad, di mana DNB adalah sebuah perbadanan yang menjadi tunggal kepada capaian internet di Malaysia, yakni melalui sistem single wholesale network.
Dan DNB ini dikatakan seolah-olah akan memonopoli rangkaian 5G di Malaysia. Namun hal ini telah dibantah sepenuhnya oleh Menteri Komunikasi dan Media, yakni Tan Sri Anwar Musa, di mana DNB, sesiapa yang akan bekerjasama dengan DNB akan mendapat 70% daripada saham DNB. Jadi hal ini sudah pasti tidak akan merugikan pihak syarikat telco. Jadi berikut adalah antara cabaran-cabaran dan cadangan-cadangan yang kita ketengahkan dalam pembentangan ini. Baiklah, saya serahkan perbentangan ini kepada sahabat seterusnya, Siti Numairah. Sekian. Terima kasih diucapkan kepada sahabat-sahabat pembentang sebentar tadi. Baiklah, kita telah bercerita tentang cabaran, kesan dan sebagainya. So pada hari ini, segala perbincangan kita kesemuanya dalam melibatkan mikroekonomi, iaitu kesan, cabaran, langkah dan juga kesemua yang telah dibahas sebentar tadi adalah memberi kesan kepada ekonomi negara. Baiklah, apa yang saya ingin bertangkap pada hari ini iaitu definisi mikroekonomi. Baiklah, apakah yang dimaksudkan dengan mikroekonomi? Saya memetik salah satu tokoh, iaitu yang pertama Mary A. Merkin dan William M. Snell, iaitu yang mendefinisikan ekonomi mikro merupakan kajian berkaitan individu, rumah tangga dan perusahaan mengambil keputusan dalam proses ekonomi. Baiklah, dari sini kita dapat konklusikan atau kita dapat ringkaskan bahawa mikroekonomi hanyalah meliputi kawasan yang sangat kecil, iaitu daripada sudut individu, masyarakat dan negara sahaja. Untuk seperti yang kita tahu, ekonomi terbagi pada dua, iaitu makro dan mikro. Pada hari ini kita bercerita soal apa yang kita bicarakan pada hari ini hanyalah berkaitan dengan mikroekonomi sahaja. Selesai untuk definisi. Kemudian kita beralih pula kepada langkah-langkah bagi meningkatkan keseimbangan mikroekonomi. Jadi baik apa yang kita telah cadangkan tadi, cabaran dan sebagainya, cadangan dan juga sebagainya, dan pada hari ini saya juga ingin membetulkan itu apakah langkah-langkah daripada pihak kami untuk menstabilkan keadaan ekonomi, iaitu makroekonomi di Malaysia. Jadi yang pertama, kita cadangkan untuk memperluaskan saluran perniagaan secara nyata dalam talian. Seperti yang kita tahu bahawa Malaysia sebenarnya memang masih belum 100% memiliki rangkaian internet yang menyeluruh di setiap sudut. Terutama sekali yang paling terkesan adalah Sabah dan Sarawak. Kita semua maklum dengan berita tersebut. Jadi oleh itu kurang kesedaran bahawa sebenarnya rangkaian atas talian ini membawa manfaat dan juga membawa pulangan yang agak lumayan kepada sesiapa sahaja yang mencuburi dalam bidang atas talian. Sebab kita tahu era pandemik COVID-19 membawa satu revolusi dalam kehidupan kita, merubah segala-galanya. Kalau daripada dulu kita pergi supermarket untuk membeli barangan dan sebagainya, pada hari ini kita hanya memerlukan phone dan aplikasi yang terlibat seperti Shopee, Lazada dan sebagainya, dan kita hanya membeli segala barang keperluan melalui atas talian. Jadi pada hari ini kita nampak potensi dalam perniagaan atas talian. Oleh itu kita sebagai individu yang membahaskan tentang isu teknologi pada hari ini, kita mencadangkan bahawa kerajaan memupuk lagi semangat dan juga menjana program-program yang melibatkan peniaga-peniaga atas talian. Baiklah, poin yang kedua iaitu menjual dengan kos yang lebih rendah. Pada hari ini kita sedar bahawa negara menghadapi inflasi yang sangat tinggi disebabkan beberapa faktor, antaranya adalah peperangan Ukraine dan sebagainya. Jadi pada hari ini untuk pemain industri, kami mencadangkan bahawa mereka menawarkan kualiti dan juga kos yang lebih rendah. Kos yang lebih rendah tapi kualiti yang masih tinggi dan juga setanding dengan kualiti-kualiti yang ada di dalam luar negara. Pada hari ini mereka harus membuat pilihan dan juga membuat kira-kira yang lebih bijak dalam memenangi hati-hati pelanggan dan juga mampu meningkatkan dan menstabilkan keadaan ekonomi negara kita sekarang. Baiklah, untuk penutup, saya rasa panjang lebar pada hari ini pembentangan tentang rangkaian 5G, walaupun sebenarnya rangkaian 5G ini masih belum meluas dalam negara, tapi negara sudah menunjukkan beberapa langkah-langkah persediaan dalam kita menerima revolusi 5G dalam negara. Baiklah, walaupun Malaysia mempunyai agak ketinggalan daripada negara-negara seperti Indonesia, Singapura dan juga Vietnam, namun kita nampak bahawa Malaysia mempunyai langkah dan juga persediaan untuk sama-sama meningkatkan pengetahuan dan juga teknologi yang berada dalam negara.
Sekian saya tutup perbincangan kami dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.